tidak boleh menjadikan itu sebagai salah satu daripada gangguan yang sehingga menyebabkan anak-anak terketinggalan ataupun akan menyebabkan gangguan dari segi proses pembelajaran anak-anak. Okay, ini sangat penting. Sebab itu kita bergabung selaku kedua-dua sekolah di bawah program transformasi TS25, kita buat gabung jalin satu networking. Dan kita harap program ini memang dapat membantu anak-anak yang turut serta pada malam ini, dan bukalah minda anak-anak itu sebaik mungkin, dengarlah apakah tips-tips yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Dan ada soalan tolong tanya terus, jangan pendam, sebab bila pendam itu yang akan menyebabkan anak-anak tidak dapat mengawal ataupun akan mendatangkan tahap stres sehingga mengganggu emosi dan sebagainya, dan akan mengganggu juga pembelajaran seharian anak-anak. Okay, jadi cikgu sebagai pengetua SMK Muhammad Khalid dan mungkin juga Cik Aziz sebagai pengetua SMK Pemajaya 2 tidak mahu anak-anak yang ada depan cikgu ini walaupun kita secara maya terketinggalan ataupun tidak dapat meneruskan pembelajaran dengan baik kerana disebabkan oleh gangguan-gangguan emosi yang tak sepatutnya berlaku. Okay. Terus suasana pandemik ini kita kena atasi dengan cara yang cukup baik. Ibarat orang kata macam pepatah, menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus dan tepung tidak berselerak. Jadi semua yang ada di hadapan cikgu secara maya ini masih muda. Masih muda. Jadi jangan jadikan suatu isu yang melanda seluruh dunia ini sebagai salah satu daripada tentangan yang sehingga awak tidak boleh nak berfikir secara logik, secara rasional. Itu saja yang cikgu nak pesan. Jadi hari ini ambillah tips-tips yang akan dikemukakan oleh penceramah kita sebaik mungkin dan kawallah emosi diri kita sendiri supaya anak-anak berjaya. Cikgu doakan semua anak-anak ini akan berjaya menjadi individu daripada mungkin nobody kepada somebody pada suatu hari nanti apabila anak keluar daripada dunia pendidikan dan menjadi seorang warga negara Malaysia yang berguna kepada bangsa, agama dan negara. Itu saja yang cikgu nak share pada malam ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan cikgu kembalikan semula kepada Said Ali selaku moderator. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua di atas ucapannya sebentar tadi. Kalau boleh saya lihat dalam ucapan Puan Pengetua sebentar tadi, Puan Pengetua ada menyelitkan bahawa kita merupakan antara insan-insan terpilih atau pelajar yang di mana guru-guru amatlah memahami cengkaman ataupun masalah yang dihadapi oleh murid-murid masa kini akibat tekanan dengan pembelajaran secara online. Jadi, Puan Pengetua amat mengharapkan para peserta mengambil peluang emas ini untuk bertanyakan sebarang soalan kepada Tuan penceramah kita sebentar lagi. Okay, baiklah. Tanpa membuang masa, kita akan terus ke slot ceramah hingga ke sesi soal jawab di penghujung acara, tetapi sebelum itu, izinkan saya membacakan serba sedikit mengenai latar belakang penceramah jemputan kita pada malam ini. Nama diberi adalah Tuan Muhammad Safwan bin Abdullah. Beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar merangkap pengarah urusan akademik, latihan dan perundingan Persatuan Kaunselor Pendidikan Malaysia atau dengan singkatannya sebagai PEKA. Beliau juga merupakan salah seorang mental health coach di Malaysia dan beliau bergiat aktif dalam bidang latihan dan motivasi, terutama yang melibatkan kepakaran, profesionalisme, kaunseling dan perkhidmatan menolong. Selain itu, peranan beliau turut disumbangkan dalam bidang penyelidikan kaunseling serta memainkan peranan dalam menggalakkan perkembangan ilmu, kemahiran, kefahaman dan penerimaan kaunseling di dalam konteks pelbagai budaya yang sudah pasti tuan penceramah kita pada malam ini bukan calang-calang orangnya. Okay, baiklah. Dengan ini dijemput Tuan Muhammad Safwan bin Abdullah untuk menyampaikan ceramah dan bimbingannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan perkenannya jua kita dapat bersama-sama pada malam hari ini untuk kita sedikit berdiskusi, ya, berbincang dan juga kita saling berkongsi pengalaman, ya, di antara kita lah, ya. Terima kasih kepada pengacara, kepada pengetua, puan pengetua tadi dan juga rakan-rakan semualah, ya, ada guru-guru kaunseling di sini dan juga adik-adik semua. Kalau cikgu pengetua tadi sebut anak-anak, saya tak bolehlah sebut anak-anak kan. Kalau sebut anak-anak ni macam tua sangat saya ni, ya. Jadi saya sebut adik-adik lah, ya. Okey. Terima kasih pertamanya. Tadi saya dengar, bila saya dengar pengacara mengacarakan majlis ni, Syed Ali mengacarakan majlis ni, kita dah macam dah 50% dah sembuh dah diri kita ni kan. Lunak saja dengar kan. Kemudian kita dengar lagi bacaan doa pula kan. So bacaan doa tu ada dilagukan sedikit. Jadi juga memberikan kita ketenangan, ya. Dan tadi Puan Pengetua, Cikgu Anita juga sebut adik-adik semua adalah insan terpilih, ya. So bila kita kata insan terpilih, memang pun adik-adik semua terpilih sebab duduk kat dalam sini. Ada kawan-kawan kita kat luar sana mungkin tengah buat benda lain, ya, dan mereka tak dapat untuk bersama dengan kita, ya. That's why apa-apa pun dalam perjalanan kita di setiap hari ini, kita harus memahami dan kita harus melihat, ya, apakah yang terjadi kepada kita ni, ini suatu perkara yang buruk ataupun sesuatu perkara yang kita harus belajar. Belajar ni bukan kat sekolah aja. Kadang-kadang kita katakan kita belajar kat sekolah aja. Betul ke kita belajar kat sekolah aja? Betul. Kita belajar kat sekolah biologi, sains, matematik, kan, bahasa Melayu. Padahal duk cakap bahasa Melayu dah kat rumah. Tapi kat sekolah kena belajar lagi bahasa Melayu, kan. Kemudian matematik, kan. Tapi ada lagi pembelajaran yang tak ada kat sekolah. Tapi dia ada dekat dunia ni. Dekat luar ni. Okay. You all nak main game, ada kat sekolah, ada cikgu ajar main game, tak ada kan. Kena explore sendiri kan. So nak main benda lain, dia ada banyak permainan-permainan ataupun pembelajaran-pembelajaran dalam dunia. Apalagilah kita nak hidup kat dunia kan. So when kita nak hidup kat dunia ni, kita diberi Tuhan untuk kita belajar live daripada Tuhan. So kita tak ada cikgu yang formal dalam kelas ni, tak ada. Tapi Tuhan ajarkan pada kita. Dia ajar macam mana? Dia tak ajar macam tu je. Okay? So dia ajar kita untuk jadi gembira, ada masa dia ajar kita untuk rasa sedih, ada masa kita rasa kecewa kan, ada masa kita seronok, ada masa kita ketawa-ketawa, ada masa kita tak boleh nak ketawa dah, ya. Tak keluar nak ketawa tu. Okay, so semua masa ni adalah untuk kita fahami bahawa inilah pembelajaran dari Tuhan. Alright. So tu mukadimah saya sikit lah, ya. Dan saya tengok masa sebenarnya, ya. So saya cuba untuk saya sampaikan dalam tempoh 1 jam sedikit sebanyak tentang pengetahuan, ya. Sebab saya tahu adik-adik semua telah melalui saringan Minda Sihat, ya. So di hujung-hujung ni kan, so semua sekolah, bukan adik-adik je, bukan dua sekolah ni je, bukan Mat Khalid saja, bukan Pemas Jaya je yang lalui pengalaman ini. Satu Malaysia ni semua kena lalui, ya. So bila kita kata kita lalui, so adik-adik dah buat saringan tu dan ada hasilnya. So daripada hasil itulah kita boleh melihat keadaan diri kita, ya. Alright, so sebelumnya saya nak share screen dulu. Okay. Nampak ke? Nampak. Nampak. Okey, saya tak besarkan sebab bila saya besarkan nanti saya tak boleh nampak saya, jadi saya tak tahu nanti kat mana hujung pangkal dia. Alright. So apa yang kita nak lalui adalah ini, ya.
So kita nak melalui satu intervensi. So intervensi apa? Saringan minda sihat. Tu apa benda minda sihat ni kan? Kejap lagi kita explore. So sebelum kita explore, kita nak sedikit sebanyak memahami dulu dan memahami dan juga mengenali. Ya. So ni ada 5 insan daripada 2 sekolah ni. Kenapa awal-awal saya perkenalkan orang-orang ni? Okay. Mungkin ada yang dekat sini yang belum pernah jumpa, terutama kalau student tingkatan 1 ke, student tingkatan 2 ke kan. Tingkatan 1 ni kita sekejap je masuk kat sekolah kan. Masuk tiba-tiba kena cuti, bukan cuti lah, balik kat rumah, balik belajar lagi kat rumah kan. Okay, yang tingkatan 2 pun last year sekejap, this year pun sekejap kan. So kita mungkin tak sempat jumpa. So saya perkenalkan dulu, inilah 5 orang yang ada dekat sekolah adik-adik semua. So ada daripada Muhammad Khalid, okay, dan juga daripada Permas Jaya 2 ni. So kenal orang-orang ni sebab orang-orang ni, cikgu-cikgu ni yang akan adik minta bantuan, minta pertolongan ketika kita perlukan mereka sekejap lagi, ya. So kenal mereka ni. So kat Permas Jaya ada 3, dekat Muhammad Khalid ada 2. Okay, alright. So now saya nak tanyalah kan. So kalau saya cakap seorang-seorang je nampaklah macam saya cakap seorang-seorang kan, tak tahulah dekat depan ni ada orang ke, tak ada orang ke kan. Entah-entah sambil dengar ni sambil main game kan, ataupun sambil dengar ni sambil tengok movie kan. So kita kita diskusikan sikit ya. So apa yang anda tahu tentang minda sihat atau kesihatan mental? Apa yang adik-adik tahu tentang minda sihat ataupun juga disebut kesihatan mental ni? Apa yang adik-adik faham ataupun tahulah ya, yang rasa oh inilah dia disebut minda sihat, oh inilah disebut kesihatan mental. Apa yang dimaksudkan kesihatan mental? Mungkin boleh tulis sikit dekat ruang chat tu. Okay, emosi stabil. Iqmal kata emosi stabil, tak banyak masalah yang nak difikirkan. Nelly Ejah kata tak banyak masalah nak difikirkan. Alright. So kawan-kawan yang lain, kawalan perasaan yang baik. Unesh kata kawalan perasaan yang baik. Okay. Berfikiran yang positif. Okay. So ada 2 berfikiran positif. Lagi? Tak stres. Okay, tahap kesihatan minda kita. Okay, tahap kesihatan minda. Okay, tak stres. Minda yang punya perspektif positif selalu. Seseorang yang bersikap positif. Tidak berfikiran negatif. Keadaan tenang. Tidak menyimpan perasaan atau masalah kepada diri sendiri. Alright. Okay, sambil-sambil tu boleh tulis lagi lah ya. Sekarang nak tunggu semua jawab. Tak habis lah kan. Okay, alright. So apa yang disebut oleh adik-adik semua, itulah yang kepercayaan saya juga ya. Kefahaman kita samalah ya. Mostly bila kita melihat kepada ini, kita akan fahami. Bila kita sebut saja minda sihat, maknanya minda kita dalam keadaan yang baik atau kesihatan mental kita dalam keadaan yang baik ya. Alright. So, untuk kita faham, okay, apakah minda sihat ataupun kesihatan mental, so kita harus melalui 5 fasa ni. Okay. Gunakan strategi ni untuk memahami. Okay. Saya tahu dekat depan saya ni ya, adik-adik melalui saringan minda sihat. So saringan itu ada bahagian-bahagian tertentu yang tinggi, ada bahagian-bahagian tertentu yang rendah. Okay. Saya nak tanya ya, ketika adik-adik jawab saringan minda sihat ini, apakah adik-adik faham kenapa kita kena jawab saringan minda sihat ni? Okay. Apakah adik-adik faham dan tahu? Ada 2 soalan. Faham dan tahu kenapa kita nak kena jawab saringan tersebut? Ada 27 soalan kan? Dalam situ ada 27 soalan. Kenapa kita kena jawab 27 soalan tu? Ni kalau kita dekat kelas face to face kan saya bagi hadiah. Tapi kalau kat kelas ini bagi hadiah jugalah, hadiah senyum. Okay. Okay, siapa boleh jawab? Siapa yang boleh respon ya? Nak tahu seberapa banyak masalah yang kita hadapi tanpa disedari. Okay, Nur Sabrina kata nak tahu sebanyak mana masalah yang kita hadapi. Okay.
Mak Izzuddin kata untuk mendapati tahap kesihatan mental. Alright, supaya cikgu boleh cuba memahami masalah kita. Cek tahap kesihatan mental supaya pihak sekolah dapat memahami situasi pelajar. Alright. Okay. So yang lain-lain boleh jawab lagi lah ya. So betul ya. Ketika adik-adik menjawab soalan ini, so kita sebenarnya untuk kita saring, nama pun saringan. So saringan dia bukan ujian, dia bukan kita masuk exam bahasa Melayu, exam matematik kan, bukan. Okay. So saringan adalah untuk kita mengetahui. That's why ketika kita nak ketahui, kita kena tahulah kan apa yang disaring kepada kita, disaring pasal apa. So setidaknya adik-adik ada pengetahuan dan juga ada pemahaman bahawa kita nak saring keadaan diri kita. Kenapa kita saring keadaan diri kita? Perasan tak ya? Kesihatan mental, okay, kesihatan mental adalah sesuatu yang bukan kita nak cari sangat ataupun bukan kita nak sentuh sangat. Okay? Rather than kalau muka kita naik jerawat, naik satu jerawat, okay? Naik satu, siapa sini yang dia kalau naik satu jerawat tu kan dia rasa macam kenapalah naik satu jerawat ni kan, ataupun kalau kat rumah kan ni kita belajar dekat rumah ni pagi-pagi kan kita dengar tu mak kita bangun dah lepas tu dia bebel kan tontang kan, kita ni masih ngantuk lagi. Okay, so bila kita berhadapan dengan keadaan ini, okay, so perasan tak yang kita mula rasa macam menyampahnya dengan mak aku ni kan, tak ada benda lain ke nak berbunyi kan, ataupun kita mungkin muka kita naik jerawat satu, alamak naik pula jerawat sebiji kan, okay? Ataupun badan kita mungkin kembang sikit kan, dekat rumah makan je mak kita masak sedap kan, so biasa-biasa mak kita ni kerja, ayah kita kerja kan, tapi bila COVID ni mak kita kadang-kadang duduk kat rumah jadi dia masak, so kita pun makan tanpa tersedar badan kita kembang sikit. Bila kembang sikit kita rasa macam alamak badan kita kembang kan, kita nampak. Okay, normally bila kesihatan fizikal selalunya kita nampak dan kita ambil kita mention dengan kesihatan fizikal, tapi perasan tak masa kita tumbuh jerawat tu, kita kata Allah tu, kita dah mula rasa gelisah, kita rasa macam kenapalah naik kan. Jadi kita bimbang, muka kita tak cantik, ataupun nanti kita takut nanti nak masuk kelas online ni kan, pagi-pagi cikgu kata okey buka kamera. Okey, katalah cikgu suruh buka kamera kan. Jadi kita rasa macam malunya nak buka kamera, tapi cikgu paksa buka kamera, macam mana ni kan. Okey. So kita nak tutup jerawat tu kan, tapi kita tanpa tersedar sebenarnya dia telah wujud yang namanya kita mula takut, kita mula bimbang, kita rasa macam tak selamat, kita rasa macam nanti orang kutuk kita kan. Okay? So kita nampak jerawat tapi kita lupa bahawa ada satu lagi penyakit yang dalam diri kita yang tak nampak secara fizikal. Itulah yang disebut sebagai kesihatan minda ataupun kesihatan mental. Alright. Okay, so awal ni saya nak kita faham dulu ya. Pertama adalah faham. So adik-adik mesti faham ketika adik-adik melalui saringan itu, mesti faham alat saringan tu. Cikgu dah terangkan. So kalau tak faham, tanya balik dengan cikgu. So, ni alat saringan ni untuk apa? Nak uji apa? Nak tahu pasal apa? Tanyalah kan. Jangan saya tahulah kan kat sini ada juga kadang-kadang yang tak tanya. Bila tak tanya kita main jawab. So bila kita main jawab kita ingat ini adalah untuk exam. Kalau kita jawab yang teruk-teruk nanti cikgu akan tahu kita ni teruk sangat. Jadi jawab tipu-tipu. Okay. So sebenarnya you all jawab tipu ke, you all jawab betul ke, dia tak ada beri kesan pun apa-apa pada cikgu. Yang beri kesan tu adalah kepada kita lah sendiri yang tak faham diri kita. So saringan tu adalah untuk kita, at least kita faham tentang diri kita. Tu yang pertama. Sekejap lagi kita akan pergi. Okay, nak tahu you all ni bila jawab PHQ 9, GAD GAT 7, bukan GAD tu ialah untuk simptom tu, tapi kita sebut alat ujian tu adalah GAT 7. Okay, dia tak sebut GAD 7, dia sebut GAT 7 ya. So PHQ 9 ataupun GAT 7, apa benda alat ujian ni? Untuk apa? So kita nak faham sekejap lagi. Kemudian bila kita faham, kita kena sedar benda tu ada tak pada kita. Okay? So kita kena aware kalau perkara ni ada pada kita.
Kemudian when kita aware, kita menerima, kita nak belajar untuk menerima benda ini. Kadang-kadang kan orang dia alah tak ada apa-apa lah, saya tak ada masalah pun, saya okey je, saya tak ada masalah lah. Cikgu tanya, kenapa awak tak masuk kelas kelas online? Tak ada apa-apa, okey, tak ada apa-apa. Awak ada apa-apa nak dikongsikan? Tak ada apa-apa, okey je. Sebenarnya saya tak ada apa-apa lah. So kita tak ada apa-apa kan, padahal banyak apa-apa. Okay, so kita tak belajar untuk terima. So when kita tak terima, so apa jadi? Kita tak tahu kat mana yang kita nak rawat, kat mana kita nak betulkan. Okay, so kita boleh je cakap tak ada apa-apa, it's okay, aku okay kan. Okay lah, kita cakap pada orang, tapi dalam diri kita, betul ke kita okay? Okay, that's why kita akan belajar dulu menerima, dan setelah kita boleh menerima, kita berkomitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen kepada perubahan. So dalam semua ni, dia perlu kepada rangkuman wisdom. Saya suka sebut wisdom ya. Ada orang dia sebut positif lah apa kan, tapi saya suka guna perkataan wisdom, iaitu kita kena bijaksana. Bijaksana untuk apa? Bijaksana untuk memahami keadaan diri kita. Alright. So saya teruskan dulu, nanti kalau ada soalan sambil saya menerangkan ni, you all boleh tulis je dekat ruang chat sebelah tu untuk sebarang komen ataupun sebarang pertanyaan. So kita boleh diskusikan, jangan tunggu sampai hujung. Kadang hujung tu tak sempat kita nak jawab keseluruhan ya. Okay. So now dalam adik-adik melalui senarai semak kesihatan minda sihat kan. So dalam minda sihat ni ada beberapa soalan yang merujuk kepada senarai semak, yang dia akan tanya pasal isu-isu tentang isu-isu peribadi. Kalau kat rumah ada tak isu-isu yang berkaitan dengan keluarga? Okay, kita dengan kawan-kawan kita dengan cikgu dan sekolah kita, ada tak isu-isu tertentu? Okay, kemudian ditambah lagi dengan kebergantungan kepada internet. So ada tak kita ni addiction dengan internet? Okay, so soalan-soalan ni kita jawab dan dia akan beri jumlah skor. So jumlah skor tu biasanya cikgu tahulah kan. So you all boleh tanya dengan cikgu, saya dapat berapa. Okay, jangan tunggu cikgu yang pergi cari, you all tanyalah, dah jawab kan. So bila kita jawab, kita mesti nak tahu jawapan kan. You all kalau exam, bila exam bahasa Melayu contohnya kan, lepas exam je terus bincang dengan kawan, ni apa jawapan ni, A ke B ke C D kan, betul kan? Tapi bila cikgu bagi ni, you all tak nak tanya pula. Okay, so tanyalah dengan cikgu, saya dapat berapa ni, apa saya punya skor. Okay, so bila kita tahu skor kita, so kita boleh bincang dengan cikgu apa kita nak buat. Alright, so yang ni saya tak detailkan sangat because of saringan ni, jumlah skor ni adalah dia dalam sistem, so cikgu yang akan tahu, sebab yang ni digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So you all yang pakai, so sifat dia bukan sifat yang dia terbuka kepada semua. So yang ni cikgu-cikgu ataupun kaunselor di sekolah masing-masing tu yang boleh access benda ni kan. Alright, so satu lagi, you all juga jawab yang disebut PHQ9 yang kita nak tengok malam ni lah kan. PHQ9 ni nak soalan dia pasal soalan apa? Okay, PHQ9 ni dia merujuk kepada, dia nak melihat sama ada kita ni ada tak depresi, ataupun depresi tu bahasa Melayu, Englishnya depression, ada lagi bahasa Melayu disebut kemurungan. Okay, so samalah dia punya istilah dia ya. So PHQ9 ni untuk apa? PHQ9 ni ada 9 soalan yang akan ditanyakan kepada kita dan kita kena jawab 0, 1, 2, 3, 4. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So, PHQ9 ni ada 9 soalan, tapi 9 soalan ni sangat penting. Okay, saya sentuh sekali lagi, 9 soalan ini sangat penting. Okay, kenapa dia penting? Sebab soalan ini bukan soalan yang dia bukan saringan biasa. Dia adalah saringan klinikal. Bila kita sebut saringan klinikal, dia adalah sifat dia saintifik. Okay, so bila dia sifat saintifik, dia menjelaskan keadaan diri kita pada ketika tu. Okay, kita macam mana? Kalau ini keadaan dia, so kita nak tanda berapa? Okay, so saya terangkan ni dulu supaya nanti kalau lepas ni, you all dah habis kan? Dah jawab kan? Tapi tak salah kalau you all nak jawab lagi.
Okay, mungkin lepas 2 minggu ke lepas 3 minggu ni kan, dia orang rasa saya naklah jawab lagi, saya naklah kalau boleh setiap bulan tu saya nak jawab tiap-tiap bulan. So bagus sebenarnya kita gunakan PHQ-9 ni untuk kita jawab setiap bulan. Sebab PHQ-9 ni dia merujuk kepada mencari sama ada kita dalam keadaan kemurungan. Kemurungan ni apa? Orang tanya pula kan, kemurungan ni apa dia? Okay, kemurungan ni nak senang faham adalah keadaan kita low mood. Kita rasa macam tak best, kita rasa macam tak seronok, kita rasa macam bosan kan. Kita rasa macam tak tahulah kenapa sedih sangat kan. Kita macam rasa dunia ni macam kosong je, tak ada apa pun kan. Kita rasa macam tak best lah dunia ni kan. Okay, itu permulaan untuk dia bawa kepada keadaan-keadaan yang disebut sebagai kemurungan. So dia mula dengan episod apa? Dia mula dengan episod kita sedih kan, kemudian kita rasa macam tak best duduk kat rumah. Orang duduk kat rumah ada yang best, tapi kita duduk kat rumah kan macam tak best ni duduk kat rumah ni kan, macam tak seronoknya, macam-macam ada benda yang kita rasakan. So dia berkaitan dengan emosi. Okay, now kita kena faham soalan ni. Okay, so nak jawab PHQ-9 ni, saya terangkan ni dulu untuk kita sedikit faham lah ya adik-adik, sebab benda ni kalau adik-adik rajin ya, dan adik-adik memang nak faham diri sendiri, mintalah dengan kaunselor, cikgu boleh tak saya nak jawab tiap-tiap bulan. Itu lebih baik, jangan tunggu yang hujung tahun tu saja. Hujung tahun tu hujung tahun lah kan, okay? Tapi kalau kita jawab setiap bulan itu lebih baik. So saya pun walaupun saya ni dah tua ni kan, tua lah sikit pada you all kan, tapi saya masih juga gunakan ini every month because of walaupun saya boleh memberikan ceramah, boleh sampaikan, kita amalkan macam-macam teknik kan, tapi kehidupan kita masih ada naik dan turunnya. So kita nak kena tahu diri kita. Alright. Okay. So saya nak tengok ni dulu ya. Adik-adik tahu tak kenapa, macam mana kita nak jawab? Okay, contohkan dalam soalan ni dia kata jawabkan dalam masa 2 minggu, okay, apakah emosi ini berlaku kepada saya dalam masa 2 minggu. Dia nak kena jawab 0, 1, 2, 3. Betul kan? 0 tu tak ada langsung. 1 tu dia kata macam, ini kalau kita tengok cerita P.Ramlee kan, sikit-sikit, kadang-kadang, banyak-banyak macam tu, lebih kurang kan. Okay, so 0 tu tak ada langsung. 1 tu adalah dikata ada sedikit, 2 ada banyak sikit, 3 tu banyak sangat. Okay. Faham tak bila kita nak letakkan 0, 1, 2, 3? Dia faham tak 0, 1, 2, 3 ni macam mana nak letak? Cuba tulis dekat ruang chat. Ke you all main tanda je? Okay, Nur Sabrina faham? Yang lain? Kawan-kawan yang lain? Faham. Alright, so bagus ya. So, apa yang you all faham dengan 0, 1, 2, 3, 4? Apa yang you all faham tentang 0, 1, 2, 3, 4? Yang saya faham mungkin lebih besar nombor tu, mungkin lebih teruk mungkin keadaan kita ataupun situasi yang kita alami tu. Berapa frequent benda tu berlaku? Okay, frequent dia tu base kepada berapa lama? Hari, minggu. Okay, betul. Alright, so betul ya. So dia base kepada 1 minggu. Kalau kita nak faham macam mana kita nak letak 0, 1, 2, 3 adalah base kepada 1 minggu. Walaupun emosi tu kita akan melalui selama 2 minggu, tetapi kita nak tahu 0, 1, 2, 3 adalah berdasarkan 1 minggu. So 1 minggu, kalau dalam 1 minggu tu, dalam 1 minggu kebelakangan ya, 2 minggu dia kira 2 minggu kan? Bukan 2 minggu ke depan, tapi 2 minggu yang sebelum ni. Okay, sebelum ni, 2 minggu sebelum ni. Sampai ke hari ni katalah 9 hari bulan. So maknanya 27 ataupun 26 hari bulan Ogos sehinggalah ke 9 hari bulan ni kita punya emosi selama 2 minggu tu saja yang kita nak detect. Okay, jangan guna yang tahun lepas punya dah cerita lain.
Okay, tapi kita nak guna hanya pada minggu ini. Okay, now untuk 2 minggu, so kita tengok jumlah dia adalah berdasarkan 1 minggu. Kosong maknanya dalam seminggu tu tak ada langsung, kosong lah. Okay, tapi kalau dalam 1 minggu tu dia ada 2 kali, 2 hari. Okay, contohnya hari Isnin, hari Jumaat. Rasa ni, nanti kita akan tengok apa rasa, itulah perasaan tu ya. Itu kita tanda 1. Okay, bila tanda 2, kita tanda 2 adalah ketika dia 3 ataupun 4 hari. Okay, so dalam seminggu, mungkin hari Isnin, Selasa, lepas tu hari Khamis, Jumaat contohnya. Okay, so itu dikira 4 hari. Okay, 3 ni bila kita nak tanda, 3 ni bila dia 5 hari atau hampir setiap hari. Maknanya dalam seminggu tu, sampai setiap hari tu kita rasa benda yang sama. Okay, so kita tandakan 3. Okay, boleh faham ya? Sebab kat situ penting, sebab ni adalah ujian klinikal. Okay, alright. So, jadi 9 soalan, sikit je soalan dia. Tapi 9 soalan ni, dia sangat penting untuk kita jawab dengan betul. So, yang pertama adalah, soalan pertama, loss of pleasure. Maknanya soalan pertama ni adalah, dia nak tengok keseronokan kita. Sepanjang minggu ni, ada tak yang kita rasa macam, tak seronoknya lah kan? Berapa kali kita tak seronok dalam 1 minggu? So kalau kita lah 2 hari tak seronok, so kita tandakan 1. Okay, sebab 2 kan? Okay. Kemudian soalan kedua adalah dia berkaitan dengan depression mood. Dia akan tanya kita soalan kita punya feeling kita, perasaan kita. Adakah perasaan kita macam down, rasa tak seronok, rasa tak gembira? Okay, ada tak dalam minggu tu? Kalau ada, so berapa hari dalam 1 minggu? Okay. Kemudian yang ketiga adalah sleep disturbance. Kita punya tidur. Okay, kita punya tidur ni terganggu. Terganggu tu maknanya sama ada kita terlebih tidur, banyak sangat tidur, okay, siang tidur, malam tidur kan, tidur je. Okay, ataupun kita tak boleh tidur, kita susah nak tidur. Okay, tidur kita tak normal lah. Kalau kita kata tidur normal ni, kita kata lebih kurang dalam 8 jam kita tidur kan. Tapi dalam seminggu tu kan, kita tidur mungkin sejam 2 je. Lepas tu kita rasa macam tak boleh tidur lah, kepala kita asyik fikir je. So kat situ kita tandakan. So tidur ni sama ada dia lebih tidur ataupun kurang tidur. Kemudian yang keempat, low energy. Okay, kita punya tenaga ni kita rasa macam lemahnya. Kalau bangun pagi tu kan terasa macam letihnya. Sembahyang subuh tu sebab sembahyang subuh je. Kalau tak sembahyang subuh, memang tak bangun-bangun lah. Rasa letih. Okay, rasa penat. Okay, so kita tanda berapa hari. Kemudian yang kelima, appetite change. Okay, kita punya makan ni, kita punya selera makan. Kita kat rumah ni, mak kita kadang masak sedap tapi kita rasa macam tak lalu makan, tak ada rasa bila kita nak makan tu. Okay, ataupun kita makan berlebih. Okay, makan tak berhenti. Biasanya kita makan, you all kan remaja ni nak kata makan banyak sangat pun tak, makan sikit pun tak, tapi lebih kurang macam tu lah. Tapi katalah sehari biasa sekali makan tu sepinggan nasi contohnya kan, tapi kali tu macam ada minggu tu kita macam tak makan lah, tak lalu nak makan. Okay, ataupun kita lapar sangat, mungkin kita makan sikit je, bukan makan nasi pun, makan apa-apa sikit kan. Ataupun kita makan banyak sangat, biasa makan sepinggan tapi minggu tu kita makan 3 pinggan contohnya kan. So kat situ dia kita punya selera makan tu berbeza. Kemudian feeling of failure, kita rasa gagal, kita rasa macam tak berguna. Aku ni tak berguna lah, kenapa aku rasa macam tak berguna, duduk kat rumah ni asyik kena bebel je. Aku ni anak angkat ke, aku ni anak tak berguna ke, aku ni bukan anak mak ke, contohnya macam gitulah kan. So kalau ada perkara-perkara tu kita tandakan ya. Kemudian trouble concentrating, so kita tak boleh concentrate. So kita tengok TV macam TV tengok kita. Kita masuk kelas online, kita dalam dunia lain, kelas online dalam dunia kelas online. Cikgu duk ngajar tapi kita tak ikut pun dia. Entah mana perginya. Sudahnya, dah habis dah. So kita tak boleh concentrate. Okay. Kemudian berikutnya adalah moving or speaking too slowly or restless. So kita punya cakap kita tu terlarat lah. Kita nak respon tu macam malas kan. Ataupun kita rasa macam kita tak cukup rehat. Okay. Dan yang ke-9 adalah suicidal ideation. Kita ada rasa macam ni tak? Daripada aku hidup ni, baiklah aku mati. Aku hidup ni pun macam tak berguna je kan. Contoh ya, itu namanya suicidal love. Okay. Ataupun kita pernah lakukan. Okay, mungkin kita kata, baiklah aku tengok Panadol ni macam bagus juga ni. Kalau aku makan 10 ni, harap-harapnya besok tak bangun lagi ni. Contoh gitu.
Okay, ataupun kita tengok, tak tengok Panadol tapi kita tengok dekat dapur. Ni ada garpu ni, kalau garpu ni aku cocok dekat mata aku ni bagus juga, biar aku buta. Bila aku buta nanti biarlah mak aku tak suruh-suruh lagi aku, contoh. Okay, ataupun kita buat sesuatu yang berisiko. Contohnya kita keluar dengan kawan-kawan bawa motor laju-laju kan. Niat buat motor tu bukan sebab nak kita seronok buat motor tu, tapi niatnya kalau boleh biarlah aku waktu laju ni biar kena langgar, biar mati. Contoh gitu. Okay. So kalau itu ada, so tandakan. Alright. Okay. Boleh ke? Okay. Saya bagi penjelasan ni mana tahu nanti kalau adik-adik, sebab tahun depan kena buat lagi kan. Tahun ni mungkin dah habis tapi mungkin tahun depan nak buat lagi. So setiap tahun kan kena buat. So paling tidak setahun sekali you all buat. Tapi sebaiknya you all minta dengan cikgu untuk buat sebulan sekali pun bagus. Okay, so kita boleh tengok diri kita. Alright. So itu untuk PHQ9. Okay, cara nak jawab dia lah. Cara scoring you all tanyalah dengan cikgu ya. So saya bagi kat sini. Tapi you all boleh tanya dengan cikgu nanti macam mana dia score. Jadi saya tak detailkan sangat ya. Kemudian saya nak pergi GAT 7. Okay. PHQ9 adalah untuk menguji kita punya keadaan kemurungan kita. So kita ni semua orang ada rasa sedih. You all jangan pula kata, aku ni sedih memang tak berguna lah. Aku tak boleh lah sedih. Kita kena positif saja. Kita kena fikir bagus je. Kita tak boleh fikir tak bagus. Okay. Jangan jadi robot. Okay, you all kena jadi manusia. Jadi manusia ni maknanya ada masa kita sedih, normal lah kan, ada masa sedih. Tapi sedih kita jangan overdose. Sedih sehari cukup lah kan. Katalah putus cinta, okay, ni zaman-zaman tak dapat jumpa ni kan. Tiba-tiba putus cinta, so sedih sehari 2 cukup lah, okay. Tapi kalau overdose, mungkin 4-5 hari, 7 hari, 10 hari duk sedih lagi kan. Itu akan berikan kesan kepada kita sedih. Tengok si yang putus dengan kita tu, sedih tak? Dia dah enjoy dah kan. Dah sakan, dah pergi sana sini kan. Kita duk sedih je kan. Contohlah ya. Kat situ kita kena faham, sedih sikit tak apa, nak marah sikit tak apa, nak kecewa sikit tak apa. Okay? Kita kan manusia. Yang tak boleh tu adalah kalau kita lebih sangat overdose. Okay? Kalau gembira sangat pun, gembira terlebih gembira je, tak ada pula rasa sedih pun tak boleh juga kan. So kita kena balance ya. Alright. So yang berikutnya adalah GAT 7. GAT 7 ni untuk apa? GAT 7 ni ada 7 soalan. Tadi PHQ9 ada 9, GAT 7 ada 7 soalan. So 7 soalan ni sama juga tadi, dia punya 0, 1, 2, 3. Tahu kan? Kita letak 0, 1, 2, 3 tu base kepada apa. So sama juga GAT 7 ni kita nak tengok feeling kita dalam seminggu ataupun 2 minggu ni, macam mana keadaan diri kita. So soalan pertama dia adalah untuk tanya anxiety feeling. Anxiety tadi kan masa kita tengok depresi ataupun kemurungan, dia merujuk kepada perkara-perkara yang dah lalu. Kita baru putus cinta, kita kena bebel dengan mak kita pagi tadi ataupun minggu lepas. Kita kena sebat dengan bapak kita kan, sebab lambat bangun pagi. Okay? Bapak kita dah bebel, digeram, ada sebabnya kita. Kita ni tak dia dah puas dah cakap kan, bebel tak jalan, dia sebatnya kan. Okay? Ataupun ada mak ayah yang disiramnya air sejuk, tak bangun, aku siram air panas. Okay? So ada keadaan-keadaan tu. So benda tu adalah perkara yang dah berlaku. So normally kesedihan ataupun kemurungan merujuk kepada perkara yang dah berlaku. Anxiety adalah merujuk kepada perkara yang akan berlaku. So kita tak jadi lagi, tapi kita dah fikir dah benda tu. Aku ni kan belajar online ni, susahlah nak faham, aku boleh lulus ke SPM nanti ya? Aku boleh lulus ke kalau periksa cikgu bagi ni ya? Macam mana ni ya? Kalau periksa tak lulus nanti aku nak jadi apa ya? Kalau aku tak lulus, kerja aku jadi ni, kerja tepi-tepi jalan ke, sapu sampah ke kan. Kalau sapu sampah nanti macam mana aku nak hidup ya? Macam mana aku nak kahwin? Kalau aku kahwin besok dapatkah aku bagi makan anak aku? You all baru kita 1, dah fikir nak kahwin dah fikir anak dah kat sana. Okay, tu contohlah ya, cara kita berfikir tu dia pergi terlalu jauh. Okay, ataupun disebut, you all pernah dengar overthinking. Kita pergi beyond dan perkara yang kita kena fikir. Ataupun you all tengok ni,
kat rumah kan tengok mak ayah sekarang ni kan asyik bergaduh je kan. Ayah baru kena buang kerja, mak pula tak kerja, jadi tak ada duit. Jadi mereka asyik bergaduh je. Okay, bila gaduh tu kita rasa risau ni. Kalau lah dia bercerai, macam mana ya kalau dia bercerai nanti aku nak duduk dengan siapa ya? Duduk dengan nenek ke, duduk dengan mak ke, dengan ayah ke. Nanti kalau mak pula dia kahwin lain, ayah kahwin lain, aku jadi anak tiri. Sekarang jadi apa nama tu? Bawang putih, bawang merah. Dia ingat pula peristiwa kan. So macam-macam dia fikirkan. Padahal peristiwa pergaduhan tu ialah mak ayah dia. Tapi sekarang kita dah fikir dah pasal mak ayah kita. Ataupun kalau tak cerita pasal perceraian, contohnya lah cerita yang lain. Aku tak jumpa kawan aku. Selalu jumpa kawan. Sekarang kawan aku tak jumpa kawan aku ni. Dia masih nak kawan dengan aku ke tak ya? Ke dia dah lupa dengan aku. Dia dah cari kawan yang lain. Dia dah pulaukan aku contohnya lah. Itu adalah perkara-perkara yang menimbulkan kita punya kerisauan, ketakutan, kebimbangan kita. Itulah yang kita nampak dalam anxiety. Okay? So yang soalan pertama rujuk kepada anxiety feeling. Okay, sepanjang 2 minggu tu ada tak feeling anxiety kita tu? Okay? Rasa-rasa risau. Rasa risau itu adalah normal. Jangan pula kata, aku tak boleh rasa risau lah. Jangan. Okay? Risau tu normal lah. Tapi risau kita ni, kita rasa macam, kita nak fikir. Orang fikir tu mungkin setengah jam, lepas tu kawan telefon kan, ajak main game dulu, lepas tu lupa kan. Okay? Itu lain. Tapi yang ni masih main game pun dia risau kan. Dia nak nampak dekat depan PC tu ataupun nampak dekat handphone tu dia punya masalah je kan. Di situ kita kata feeling anxiety ya. So anxiety feeling. Kemudian yang kedua adalah control worrying. So kita rasa kita susah nak kontrol kita punya ketakutan. Kita takut macam takut dengan sesuatu. Contohnya kita takut dengan tak dapat pergi sekolah ni, macam mana nak jadi dengan kita takut ni. Okay? Ataupun kita rasa macam kita tak boleh berjaya masa depan kita contohnya. Itu adalah ketakutan. Takut sikit tak apa, tapi takut kita ni berlebihan. Sampai kadang-kadang kita nak tidur pun, kita dalam tidur kita ni kita mimpi ngeri-ngeri. Kita mimpi kena kejar dengan raksasa contohnya. Raksasa tu kejar sebab kita tak boleh pergi sekolah. Contohlah, raksasa tu muka cikgu kita. Contoh ya. So kita rasa takut dengan perkara tu. Bila kita bangun je, terjaga daripada mimpi tu, kita berpeluh-peluh badan kita kan. Dan feeling anxiety ni biasanya dia ada simptom fizikal. Kita rasa badan kita panas, berpeluh-peluh, dada kita berdebar-debar, tak faham kenapa dah berdebar-debar ni kan. Ataupun tangan kita berpeluh-peluh. Tangan berpeluh-peluh ni tengok ya, ada orang memang dia memang penyakit dia, tangan dia berpeluh. Tapi yang ni tak ada penyakit. Okay, tiba-tiba je bila dia risau, tangan dia berpeluh. Okay, badan dia berpeluh. Ataupun perut dia. Perut ni rasa tak sedap. Okay, rasa macam sakit dalam perut ni. Itu juga adalah simptom-simptom kita anxiety ya. Kemudian relaxing problem. Kita susah nak relax. Okay, so kita rasa terganggu. Kita macam nak relax tak boleh. Kita solat pun kita terganggu, kita tidur pun terganggu, kita tengah main game pun terganggu, kita tengah belajar pun terganggu. So ada banyak gangguan-gangguan, terutamanya ni fikiran kita ni, dia running saja, dia fikir. Dia macam ni lah. You all kan, kalaupun tak ada isu-isu sangat, contohlah, okay, katakanlah dekat rumah kan, kat rumah ni you all ada satu benda yang you all sembunyi, ni rahsia ni kan. Tiba-tiba mak you all songkar-songkar jumpa satu benda. Okay. Lepas tu benda tu you all perasan benda tu hilang. Alamak, hilang pula, siapa yang ambil ni ya? Lepas tu kita fikir, oh mak kita dah ambil. Apa aku nak jawab dengan mak aku ni? Apa nak jawab dengan mak aku ni ya? Apa nak jawab dengan mak aku ni ya? Itu mak dia pula kata, nantilah kau siap, bapak kau balik kejap lagi, kau tahu. So kita dah, apa nak jawab dengan bapak aku ni ya? Apa aku nak fikir ni ya? Nak lari ke mana lah? Itu yang disebut sebagai yang kita bimbang-bimbang tu ya. Restless and busy. Kita susah nak kita rehat, kita tidur ataupun kita duduk kat sofa tapi kita tak rasa rehat tu, kita rasa penat lagi. Makin penat, makin tidur makin penat. Kita rasa macam nak buat sesuatu tak boleh. Ataupun kadang-kadang kita ni kita tak boleh kontrol diri kita. Pergi buat situ, buat sini kan. Macam huru-hara hidup kita. Mak kita kata, kau ni kenapa? Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini kan. Macam you all lah kan. Kat sini mungkin ada pengalaman yang kadang-kadang kan bukan pasangan, bolehlah pasangan belum jadi.
Okay, pasangan belum jadi kita ni tak angkat kita punya telefon atau tak balas WhatsApp kan, blue tick je, lepas tu tak jawab. So masa tu kita rasa macam kita rasa risau, pusing tak jawab lagi kan. So kita pusing merata-rata, pergi kat koridor salah, pergi duduk tempat pun salah. Kat situ ada yang kita rasakan restless and busy. Kemudian anger and sensitive. Okay, kita rasa marah, kita cepat nak marah. Mak kita tegur sikit je, mak kita kata, abang boleh tak pergi kedai? Apa pergi kedai? Pergilah sendiri. Ataupun adik kita kadang-kadang kat rumah kan, biasalah adik kita ni kecil lagi, dia pun pergilah kacau kita nampol je sekali kan, dah nangis. Contohlah ya. Kemudian yang terakhir adalah afraid to future. Kita rasa bimbang dengan takut dengan masa depan. Ini tak boleh sekolah ni kan, kita rasa macam takutnya kalau tak lulus SPM macam mana, kalau tak lulus exam macam mana, kalau tak ada contoh tak ada duit ni macam mana pula, ni aku tak submit lagi kerja aku ni macam mana pula. Okay, so kat situlah keadaan-keadaan kebimbangan ini muncul. Kalau benda ni muncul dalam tempoh 2 minggu, so kita tandakan. So kat situ kita dapat scoring. Okey, ada soalan kat sini. Adakah individu yang memiliki simptom ini perlu mendapatkan khidmat pakar psikiatris atau memadai hanya bertemu dengan kaunselor atau meluahkan perasaan? So, adik-adik kan murid sekolah. So, satu sekolah Muhammad Khalid, satu sekolah Permas Jaya 2 kan. So, you all janganlah pergi jumpa psikiatris dulu. Kat sekolah you all tu ada kaunselor. So pergilah jumpa dengan kaunselor tu dulu. Sebab kaunselor tu ada knowledge-nya. Dia akan tahu macam mana nak buat pertimbangan apa. So kita ni dia nak bagi apa pada kita. Mungkin kadang-kadang kita risau sangat dikarenakan oleh satu keadaan. Contohlah kita kata aku ni tak boleh keluar zaman COVID ni kan, ataupun kawasan kita, kawan kita kena COVID contohnya. Jadi kita bimbang kat dia. Normal lah kan. Kalau kawan kita kena COVID, lepas tu kita rasa bimbang, dalam minggu tu kita jawab pula soalan ni, memanglah akan jadi tinggi sebab kita bimbang kawan kita yang kena COVID tadi. So bincang dengan kaunselor dekat sekolah. Sebab tu tadi awal saya bagi gambar kaunselor kat sekolah tu. Okay, at least kita tahulah kaunselor sekolah kita. So bincang dengan kaunselor kita. So jangan takutlah, jangan malu. Okay, untuk bincang dengan mereka. Macam mana nak hilangkan anxiety yang terlalu kerap? Okey, kejap ini kita diskusikan sama-sama ya. Saya bagi tips yang mudah ya. Anxiety terlalu kerap ni, so macam how tu kita nak handle dia. Sebab anxiety ni ada banyak event dia. Ada masa disebabkan oleh fikiran kita duk fikir. Ada masa oleh sebab event ataupun peristiwa kan, kita duduk kat rumah, kita rasa tak selamat rumah kita. Okay? Ataupun kita belajar kat rumah ni, kita rasa tak selamat. Sebab tak selamat apa? Tak dapat belajar sungguh-sungguh. Cikgu macam bagi video, lepas tu bagi ni sikit, kita rasa macam tak cukup contohnya. Contohlah you all ni kan rajin belajar kan. Lagilah Muhammad Khalid Permas Jaya 2 ni memang hebat-hebat kan. Rajin belajar kan. So you all tak puas kalau belajar yang online ni tak cukup kan, sikit sangat kan. So rasa risau. So nanti kita praktiskan sikit ya. Sambil-sambil tu kalau ada soalan silakan ya. Alright, so apa yang anda faham tentang stres, depression dan anxiety? So 3 perkara ni adalah disebut sebagai penyakit psikologi. Okay, penyakit fizikal ada kan, demam, batuk tu kan penyakit fizikal. Tapi dalam psikologi dan juga penyakit psikologi ataupun disebut penyakit mental lah, senang. Yang ni, stres ni, siapa tak stres? Kalau kat sini tak stres, maknanya you all sakit mental. Okay, dia terbalik. Okay, kalau stres, maknanya okay. Tapi kalau over stres, tak okay. So stres penting tak untuk kita? Stres tu penting. Bila kita stres, you all ni kena datang kelas malam ni kan, kena tengok ceramah malam ni. Stres tak? Tak dapat main game contohnya kan. Stres sikit sebab cikgu kata kena ikut, tak ikut nanti tak isi borang kehadiran, so nanti cikgu kejar contohnya. Jadi kita stres. Bila kita stres, kita buat apa? Kita datanglah kelas, okay, kita dengar. Okay? So itu stres yang baik. So kita gunakan tekanan tu untuk kita gerakkan diri kita. You all belajar kan? You all belajar mesti ada stresnya. Okay? Kalau tak stres, tak belajar kita. Tapi kerana kita stres sebab apa? Kalau kita tak belajar, kita tak pandai, tak tahu. Jadi kita streskan diri kita, sebab itulah kita dapat belajar. So stres ni baik tak? Baik. Okay? Depres baik tak? Depres tu pun baik. Depres ni dalam bahasa mudahnya adalah sedih ya. So sedih ni baik tak? Sedih tu baik.
Okay, ada orang kata kan, kalau sedih dia identik dengan air mata kan, menangis. Okay, menangis, tak boleh lah kalau remaja menangis. Mana boleh budak-budak remaja menangis? Kanak-kanak nangis tak apalah. Siapa kata? Okay, Tuhan jadikan menangis tu adalah sebagai sumber terapi. Kalau kita rasa nak nangis, tak boleh tahan, nangis je lah. Dengan menangis, sebenarnya kita meluahkan. Okay, itu adalah sebahagian daripada terapi. Kalau kita dengar nanti mak kita ke, atuk kita ke, kawan kita kata, jangan menangis kan, kau ni lembik lah, jangan menangis je lembik kan. Itu maknanya dia bagi kita tu pemahaman yang salah. Dalam kehidupan, kalaulah menangis tu lembik, kenapalah Tuhan tu bagi menangis kan. So menangis tu ada baiknya. Cuma janganlah over. Ni menangis kucing mati, kucing tu dah mati, kita dah tanam. Okay, lepas setengah jam dah lah kan. Ni tak berhari-hari nangis lagi, tak sudah-sudah kan. Lepas tu pergi pekat mana-mana, tiba-tiba nangis lagi. Yang itulah yang kita tak mahu. Okay. Anxiety, bimbang tadi. So bimbang adalah penyakit, bimbang adalah perkara normal, tetapi bila dia overdose, dia akan jadi penyakit. Apa ni soalan ni, tak bagi tahu apa-apa. Kalau seorang tu jenis perahsia, tak bagi tahu apa-apa kepada cikgu, it's okay. Kalau saya you all jenis perahsia, tak apalah, you all nak rahsia, it's okay saja. Tapi kena tanya diri kita, kita rahsia ni menyebabkan kita rasa lebih seronok lagi ke, atau kita lagi sakit lagi? Kalau kita rasa lagi sakit lagi, bagus tak kita jadi perahsia tu? Perahsia ni, kita tak dedahkan, kita tak cerita semua benda pada semua orang. Okay? Sebab tu kan aib, itu kan benda yang memalukan. Jadi kita tak cerita pada semua orang. Tapi dalam dunia ni, ataupun dekat sekolah, you all bukan cerita pada semua cikgu. You all hanya cerita pada insan terpilih. Insan terpilih sekali lagi. So insan terpilih kat sekolah you all tu ada counselor. So counselor dekat situ telah dilatih untuk menjadi orang yang mendengar cerita kita, untuk berkongsi rasa dengan kita. So percayalah dengan counselor dekat sekolah you all tu untuk kongsikan apa yang jadi rahsia tadi. Okay? Bukan semua rahsia kita nak kena cerita. Kita hanya cerita rahsia yang menyakitkan hati kita tu. Okay? Yang buatkan kita rasa bimbang, kita rasa sedih, kita rasa stres kan. Itu je. Yang lain-lain rahsia tu simpanlah. Tak payah cerita semua kan. Kaunselor tu pun tak nak tahu semua. Cikgu kita hanya nak tahu sikit je sebab dia nak tolong kita. So bila nak tolong kita, dia kena tahu sedikit cerita kita. Lepas tu dia akan tolonglah kita macam mana nak buat, apa cara dia. Okay? Sebab cikgu kaunseling dekat sekolah you all tu memang telah dilatih untuk membantu you all. Saya kerap mengalami rasa kepanasan pada dada saya dan saya tak tahu macam mana untuk hentikan benda ni. Kejap lagi kita belajar sama-sama ya. Mungkin kalau nanti sesi ni tak cukup, nanti adik-adik boleh kongsikan dengan cikgu. Tanya cikgu macam mana saya nak latih diri saya ni supaya saya boleh hentikan ataupun kurangkan rasa panas ni. Okay? So nanti kita boleh belajar sama-sama. Okay? Alright. So, teknik yang simple tapi kadang-kadang susah nak dibuat. So, you all hanya faham this teknik. Okay. Mungkin Ilham boleh gunakan teknik ni dan kawan-kawan yang lain juga boleh gunakan teknik ni. Apa teknik ni? Stop. Stop tu apa? S untuk stop, berhenti. Contoh, kalau kita dalam keadaan kita depressed ataupun keadaan kita anxiety ataupun kita tengah stres, stop sekejap. Stop apa? Stop dari berfikir, stop dari lakukan benda-benda yang buruk, stop daripada kita layan feeling kita. Kadang-kadang kan kita sedih kan, kita biarkan diri kita macam tu kan. Kita rasa macam kita bimbang kan, kita duduk kat sofa, layan kat sofa kita tu sambil tak tahu tengok apa kan. So kita nak melayan tu, kita stop sekejap. So stop, T buat apa? Take a step back or take deep breath. Okay. Kita stop sekejap, lepas tu kita step back ke belakang, maknanya kita tak perlu untuk teruskan, okay? Ataupun kita tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam tu macam mana? Tarik nafas lah. Tahan dalam-dalam, kemudian kita lepaskan. Okay? Yang ni disebut sebagai teknik relaksasi. Okay.
So saya nak cuba kita praktis sama-sama ya. Saya akan bagi dua keadaan. Okay, untuk take a deep breath ni. Take deep breath ni, dia simple. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat rasa. Tapi kalau kita buat, tanpa faham pun kita tak dapat rasa. Okay, now kita cuba buat ya. Kita buat sama-sama. Kita buat 3 kali. Okay, saya akan suruh tarik nafas. You all bilang lah, tarik nafas tu bilang dalam hati. Tarik nafas melalui hidung lah kan. Okay, tarik tu 1, 2, 3, 4. Kemudian you all tahan 1, 2, 3, 4, 5. You all lepas secara pelan-pelan melalui mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 4, 5, 6. Okay, so tarik 4, tahan 5, kemudian lepaskan 6. Okay, now kita buat sama-sama. Okay, 1, 2, 3 dan mulakan. Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Okay, cuba sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Sekali lagi. Tahan. Dan lepaskan. Okay, soalan saya, you all rasa lebih tenang daripada tadi ataupun tidak? Siapa yang tenang bagi tahu tenang, siapa yang tak bagi tahu tidak. Okay, ada yang tenang, ada yang lagi debar-debar, ada yang terus berdebar-debar. Okay, it's okay, it's normal. Okay, don't worry, kita praktis lagi. Now, cara kedua, kita buat beza sikit. Tapi masih guna 4, 5 dan 6. Okay, tadi saya tak bagi apa-apa. You all hanya tarik nafas, tahan dan lepaskan. Sekarang, kita tarik nafas macam ni. Masa you all tarik nafas tu, oksigen masuk kan? So, oksigen masuk, you all berikan warna. Okay. Berikan 2 warna. Satu warna untuk oksigen, satu lagi warna untuk karbon dioksida. Contohnya, katalah saya guna warna untuk masuk adalah warna putih. Okay. Kemudian warna untuk saya keluar warna hitam. Okay. Saya suka guna warna putih hitam. Kalau adik-adik nak pakai warna yang lain pun tak apa. It's okay. Gunakan warna hijau ke, tapi ada 2 warna. Satu warna untuk oksigen, satu warna untuk karbon dioksida. Malam ni kita belajar sains pula kan. Okay. Alright. So macam nak buat, you all tarik nafas. Tarik nafas tu, nafas yang masuk tu warna, ada warna. So bayangkan warna tu masuk dalam badan kita. Okay, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia tahan nafas. Tahan nafas tu sebab dia perubahan kan, warna putih tadi akan campur dengan warna hitam. Okay, so dia akan jadi kelabu ke hitam kan. Putih jadi kelabu hitam. So kita keluarkan dalam warna hitam. So tumpukan kepada warna. Okay. So jangan fikir ataupun jangan tanya kenapa kena ada warna ni, kenapa ada warna ni, tak payah. So tumpukan pada warna sahaja. Okay. Bab perut kempis, perut kembung ni tak apa, nanti kemudian. So now kita bagi warna dulu ya. Okay. Cuba kita tarik nafas sekali lagi. So adik-adik mesti bagi 2 warna ya. Ada warna putih atau warna hitam, tu ikut saya lah. Kalau you all nak pakai warna lain pun tak apa. Warna yang you all suka, pakailah warna apa. Alright? Okay. So, bila kita tarik nafas ni, janganlah you all sambil main game, sambil tengok TV, sambil tengah masak, sambil tengah makan. Okay. So, kalau benda-benda tu tengah buat, memanglah susah nak tenang. Okay. So, duduk kat kerusi elok-elok kan. Jangan tidur dengan baring. Okay. Kalau tengah tidur ke, tengah duduk kat katil ke, bangun sekejap. Okay. Okay. Now, kita buat sama-sama ya. 3 kali kita buat tapi bagi warna. Okay. So, tarik nafas. Tahan. Dan lepaskan. Fokus kita pada warna ya. Tarik nafas. Di masa kita tahan, warna tu akan bercampur dengan warna yang kedua. Kemudian kita lepaskan. Okey, sekali lagi tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Okey. Baik.
latihan kedua, apakah latihan kedua lebih tenang daripada latihan pertama? Okay, cuba you all respon sikit. Okay, antara latihan 1 dengan latihan 2, yang mana lebih tenang? Tulis je 1 atau 2. Okay, alright. So semua jawab 2. Okay, so di sinilah kita kena faham konsep relaksasi. Relaksasi tu bukan you all duduk relax kan, duduk depan TV relax, bukan macam tu. Okay, relaksasi, okay, dia ada konsep relaksasi. So relaksasi ni dia memang guna, ada guna pernafasan ke, normally pakai pernafasan lah kan untuk relaksasi. Okay, so bila kita kata relaksasi, relaksasi maksudnya adalah, you all perasan tak? Masa you all pergi dekat 2 tu, keadaan lebih tenang tu, sebenarnya kepala you all relax. Kepala you all tu macam kosong sikit. You all perasan tak? Kepala you all macam kosong sikit. Rather than tadi. Okay, betul ya? Alright. So sebenarnya latihan ini adalah latihan untuk berikan relax kepada otak kita, tetapi badan kita tak boleh relax. So badan kita perlu diaktifkan. Tadi otak kita aktif, otak kita fikir. That's why badan kita ni dia tak aktif. That's why lah kita penat, kita letih, kita serabut, jantung berdebar-debar. Kerana apa? Because of kita gunakan otak kita lebih. So dalam latihan relaksasi, konsep dia adalah otak kita ni kita bagi dia relax, tapi badan kita kena aktif. Saya suruh bayangkan warna tadi. Kenapa saya suruh bayangkan warna tadi? So bila kita bayangkan warna, kita nampak tak seolah-olah macam warna tu masuk dalam badan kita dan otak kita mula fokus kepada warna. Bila kita fokus pada warna, apa jadi? Otak kita tidak running sangat. So dia boleh relax. So bukan setakat warna saja, adik-adik boleh gantikan nanti. Latihan tu kalau suka pakai warna, boleh pakai warna. Kalau tak suka pakai warna, boleh pakai oksigen tu masuk dan dia pergi dekat anggota tubuh badan. Contohnya dia pergi jantung, dia pergi hati kan. Lepas tu dia keluar balik kan. Boleh saja. Yang penting badan kita tu diaktifkan, otak kita direlakskan. Itu yang dimaksudkan dengan relaksasi. Okay. So relaksasi ni boleh dalam macam-macam bentuk. Okay. Cuma awal latihan tu kita buat latihan pernafasan. Tapi nanti you all sambil belajar, sambil tolong mak masak kan, sambil kembang rumah, tolong ayah basuh kereta ke, pergi kedai ke, you all boleh praktis benda tu. So when kita praktis maknanya, contohnya you all pergi kedai, ambil barang. So you all rasa ambil barang tu. Bila ambil barang tu, ambil dan jangan fikir, kenapa barang ni sengit, barang ni tak tegak kan. So jangan fikir yang tu, just ambil dan kita tengok benda tu saja. So kita dalam keadaan relax lah ya. Okay, so saya nak pergi stop ni. Okay, tadi kat 2 kan. So stop adalah S stop, B take a step back or take a deep breath ya. Kemudian observe. Okay, bila kita relax, kita tenang, baru kita observe. Okay, kita observe untuk tengok. Okay, saya sekarang ni saya macam mana? Keadaan saya macam mana? Okay, saya dalam keadaan anxiety ke? Saya dalam keadaan stres ke? Saya dalam keadaan depressed ke? Baru kita boleh tahu. Okay, dan berikutnya adalah barulah kita proceed mindful. Mindful ni adalah kita sedar. Oh, rupanya aku ni ada anxiety. Aku bimbang sesuatu lah. Dan aku rasa macam bimbang aku ni dah 2-3 hari dah aku bimbang benda yang sama. So masa tu mungkin kalau kita rasa mak ayah kita nak bincang dengan mak kita sporting, selalu dengar kita bincang dengan mak kita. Kalau kita rasa macam ayah kita lagi sporting, kita bincang dengan ayah kita. Ataupun mungkin abang kita ke kakak kita selalu dengar kita cerita kan, so bincang dengan abang kita ke kakak kita kan. Tapi kalau tak ada orang kat rumah kita, so adik-adik ada kaunselor dekat sekolah, so WhatsApp lah. Ataupun message kaunselor kita. Nak message tu pun janganlah message malam-malam hari, pukul 12 malam, pukul 1 pagi kan. So message lah waktu-waktu yang sesuai, pukul 8 pagi ke, pukul 9 pagi ke, pukul 5 petang ke, okey lah kan. Ni message pukul 12 malam. Orang kaunselor kat sekolah kita, cikgu tu pun nak tidur kan. Kita memang tak boleh tidur, tapi cikgu kita tu nak tidur kan. Ada anak kecil lagi kan. Dia dah pening tu nak buat itu buat ini kan. So kita kena ada time jugalah kan.
So masa kita mungkin waktu kita tengah-tengah malam kita anxiety ke, so kita belajar dulu pernafasan ke, relax ke dulu kan. Besok pagi-pagi tu kita message cikgu kita, tanya cikgu ada masa free tak pukul 8 ke, pukul 9 ke, saya nak bincang ni, contohlah ya. Okay, yang ni adalah yang pertama ya. So latihan pertama kita buat ni dulu. So dia bukan bentuk latihan lah, cuma dia adalah satu teknik. Okay, teknik yang simple, kita stop. So ingat je, stop adalah stop to stop, berhenti, kemudian take a step back or take a deep breath, observe and proceed to mindful. Okay, so nanti kita mungkin akan nampak jawapan-jawapan sikit pada permasalahan kita. Okay, saya terus kat sini ya. Dalam slide saya ni ada banyak lagi, tapi saya tengok masa ya. So satu adalah stop, yang kedua adalah ni. Kita kena back to fitrah. Okay, ni adalah salah satu method ya, salah satu keadaan yang sebenarnya kalau kita faham benda ni, kita boleh praktiskan. Okay, kita back to fitrah. Nama latihan ni, saya panggil lah dia, nama latihan ni adalah back to fitrah, back to aslinya, okay, ataupun back to menjadi natural. Kita natural mengikut waktu. Okay. Kenapa kita natural ikut waktu? Dalam dunia ni ada pagi, ada malam, betul kan? So pagi dan malam ada fungsinya. Okay. Siapa sini tahu apa kelebihan pagi, siang dan malam kepada kita punya emosi? Siapa pernah terfikir ataupun dia pernah ikutlah apa-apa kelas ke ataupun motivasi ke apa-apa kan, cerita pasal siang dan malam ni. Kenapa ada siang dan malam ni? Dan macam mana siang dan malam ni dia boleh tolong kita? Tak pernah dengar. Okay. Alright. So saya ingat you all tak pernah dengar dan ramai orang pun mungkin tak perasan ya. Inilah suatu kajian ya. Ini ialah kajian klinikal. Kajian klinikal ni maknanya kajian saintifik lah ya. So kajian yang dijalankan untuk tengok betapa besarnya anugerah Tuhan berikan waktu siang dan malam. Kita ada waktu kita berjaga dan waktu kita tidur. Betul kan? Kita tak boleh berjaga 24 jam dan kita tak boleh tidur 24 jam. Okay? Sebab tidur dan berjaga ni ada fungsi dia. Okay? So when kita kata latihan back to fitrah, so kita gunakan siang dan malam untuk kita faham keadaan diri kita. Sebenarnya secara tidak kita perasan ataupun tidak, stres kita, anxiety kita, ataupun kita punya depresi kita, dia sebenarnya ada kaitan dengan siang dan malam. Okay? Kalau kita follow waktu siang dan malam ni dan kita gunakan dengan betul, biasanya emosi kita akan stabil. Okay? Keadaan diri kita akan stabil. Okay? Diri kita sendiri pun akan stabil. Tapi kenapa kita jadi tak stabil? Sebab kita tak ikut formula siang dan malam ni, tak gunakan waktu yang betul. Okay. Cuba saya nak tanya ya. You all kan, you all rasa stres waktu siang ke waktu malam? Wadiah kata malam, malam stres. Okay. Sri Alia malam. Okay. Ada siang ada malam. Siang lebih stres. Okay. 50-50, malam kurang, siang-siang. Siang. Malam. Alright. So, tak apa. Okay. So, kita kena back to memahami psikologi siang dan malam. Okay. Secara fitrahnya, okay, secara fitrah ni maknanya secara natural ataupun secara semula jadinya, okay, secara semula jadinya, kita akan stres apabila matahari mula terbit.
Okay, maknanya lepas subuh stres kita akan mula meningkat. Semakin matahari naik ke atas, semakin kita stres. Okay, itu berlaku setiap hari. Okay, so bermula lepas subuh tu matahari naik, so kita akan mula stres dan stres level kita akan mula meningkat sampai dia waktu nak petang sikit, lepas dah zuhur dah turun sikit kan, dia akan mula turun stres tu. Stres kita akan mula kurang. Okay, masuk je malam bukan tak stres tu masih ada, tapi stres tu semakin reda dan semakin malam lagi dia akan semakin relax. Okay, perasan tak? Cuba you all sekarang diam. Okay, yang you all dengar di waktu malam ni apa dia? Okay, mungkin kalau duduk kat kampung ataupun rumah dekat taman yang tepi-tepi hutan sikit kan, kita dengar bunyi cengkerik ke, bunyi malam kan, dan kita rasa macam sejuk malam kan. Tapi siang panas, serabut, banyak kereta, banyak bunyi bising kan. Kalau malam kadang-kadang bunyi juga, tapi tidaklah bunyi yang teruk sangat, kecuali you all punya rumah ni duduk dekat kawasan yang memang ramai orang, tepi jalan kan, tepi highway. Siang malam sama je lah ya. So dua keadaan ini ada perbezaan dia. So siang adalah keadaan kita lebih stres. So bermula lepas subuh dia akan mula stres. Dia akan turun, lama-lama dia akan mula untuk reda, dan malam sepatutnya dia akan semakin relax. Okay. Tapi inilah dia punya isu dia. Kita gunakan siang untuk kita buat aktiviti yang relax. Okay. Kita tidur lambat, kita tidur pukul 3 pagi baru kita tidur. Nanti bangun pukul 12. Tu kita kan. Tapi mak kita bangun pukul berapa? Mak kita bangun pukul 5, dah bangun dah kan. Ayah kita pukul 5 kan. So waktu pukul 6, pukul 7, dia pun mula aktif. Okay. Mak kita dah mula bebel, bebel tak bangun lagi, ni kenapa tak bangun lagi, tu lah tidur lambat lah, tontang. Betul kan? So kita rasa sakit hati. Padahal kita yang tersalah susun kita punya jadual. Patutnya waktu siang tu lah yang kita stres. Patutnya kita siang tu, maknanya lepas subuh tu, kalau lah lepas subuh kita tak tidur lagi, kita dalam keadaan fresh, mak kita tak bebel sangat kan, dan kita bersedia untuk masuk kelas tu akan kita banyaklah nanti kena buat ini kan. So itu adalah keadaan-keadaan yang kita akan stres sikit kan. Okay. So sampai kita boleh susun jadual kita elok-elok. So siang tu kita gunakan untuk stres. Okay, nak pening kepala ke, nak apa ke, waktu siang. Okay. Malam jangan guna untuk pening kepala, jangan guna untuk yang stres. Cari aktiviti-aktiviti yang lebih santai, tengok TV dengan keluarga, ataupun baca buku kan, ataupun mengaji ke, cari di waktu malam. So siang ni buat kerja dulu. Tapi kalau kita gantikan, siang kita tidur, malam kita berjaga macam burung hantu, secara tidak langsung kita rasa macam kita boleh kontrol kan. Kita rasa macam, oh tak apa, aku malam ni aku lebih aktif, malam ni tak apa, aku boleh stres, aku ni memang hidup malam contohnya. Tapi kita jangan lupa, badan kita bukan fizikal saja, badan kita ada yang dalaman kita tu. So yang kita tak sedar adalah diri kita yang dalaman. Kenapa dada kita berdebar-debar? Okay. Kenapa badan kita panas? Kenapa hati kita resah? Kenapa otak kita berfikir tak berhenti? Okay. Kenapa? Sebab kita salah gunakan waktu siang dan malam. Okay. So patutnya siang tu kita banyakkan berfikir. So kita ikut kelas di waktu siang, kita kena marah siang pun tak apalah. So biasa kita boleh hadapi. Tapi kalau malam kita gunakan benda tu, so benda tu akan jadi rugi. Okay. Saya cerita sikit lah ya bab sains dia. Kita ni ada hormon sebenarnya. So kalau kita gunakan, yang ni you all kena praktiskan. Okay, mungkin sekarang tak praktis. Mungkin kita kata malam ni baru tahu kan. So kita tak pernah praktis. Cuba besok kita praktiskan. Mula malam ni kita cuba praktiskan. Jangan kita dah set dengan kawan kita nak main game. Lepas ni nak main game online lah. Okay, kita main nanti sampai pukul 4 pagi.
Okay, stop lah benda tu. Okay, game online tu akan menyebabkan kita lagi stres sebab kita duk lawan dia kan. Kita kena menang, dia kena kalah kan. Tu usaha kita kan. Sebab tu lah keluar babi lah, celaka lah, sewe lah, semua ada keluar kan. Okay, so kita jangan buat benda tu. So kalau kita buat benda tu, besok badan kita akan penat. Bila penat, orang yang tadi tu gunakan waktu dengan betul, siapa guna waktu betul tu? Mak ayah kita lah. Mak ayah kita dah gunakan waktu dia untuk relax kan. Pagi-pagi dia dah stres. Bila dia stres, dia tengok kita relax. Itulah yang dia mula mengamuk. Okay? Dia mula membebel. Dia mula marah. Dia mula jerit-jerit. Okay? Itu kalau nak jerit. Okay? Kalau dia biar dia buat bodoh je, penat dah melayan kan, buat bodoh je. Kita tidur sampailah petang kan. Kita pula yang lebih penat pula, rasa tak semangat, rasa down. Kenapa? Sebab kita tak follow dia punya waktu. Okay? Alright. So, bila kita nak susun waktu, so malam kita cari aktiviti-aktiviti yang lebih relax dan cuba tidur awal. Tidur awal ni saya tak suruh tidur pukul 9. Okay? Tidur awal ni paling lewat pun pukul 12 tu tidurlah. Ya? Pukul 12 tidur, nanti pukul 6 you all bangun. Okay? You all bangun tu, you all jangan tidur lagi. So rutin pagi. So mulakan rutin pagi dengan baik. So rutin pagi ni, ni dalam latihan kita kena gunakan rutin pagi kita dengan baik. Bukan pagi lepas subuh tidur. Kadang subuh pun leboh kan. Tak sampai subuh pun mak kita dah bebel dah. Bangun. Tak bangun juga kan. Penat dia marah. Okey. Jadi kita bangun subuh. Lepas subuh tu kita cuba buat aktiviti. Contohnya cuba besok, okey. Lepas subuh tak tahu nak buat apalah. Tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba kita datang kelas malam ni, kita belajar, lepas subuh jangan tidur. So lepas subuh besok, kalau tak tahu nak buat apa kan, paling command lah kan, tak tahu nak buat apa, you all pergi ni. Cakap dengan mak, hari ni ada tak nak beli sarapan? Amelah adik pergi beli, abang pergi beli ke kan, nak beli sarapan pagi ni. Mak kita pun, bagus juga kau pergi sarapan. Mak kita pun gembira. Dia tak mula bebel kan. Tapi kalau pagi-pagi kita bangun tidur balik, lambat pula bangun, dia suruh pergi beli sarapan, itu yang bebel kan. Cuba kita praktiskan besok. So mulai besok, bangun awal, kalau tak tahu nak buat apa, kita cari apa benda kita boleh tolong mak kita. Okay, contohnya mak kita tengah masak contohnya. Kita tolonglah dia masak sama kan. Kalau perempuan pandai masak, masaklah. Kalau lelaki pandai masak lagi bagus. Tapi kalau tak pandai masak, tak apalah. Tolong tu kemas-kemas rumah ke kan. Bersih-bersihkan rumah sikit kan. So mak kita pun tengok, hey, anak aku ni dah kenapa kan. Macam tu. Okay. Tak apa. Mak kita kata, kau dah buang terbiat ke? Nak mampus ke? Okay. Don't worry. Sebab dia pun terkejut. Tak apa. Kita pun kalau kita terkejut pun macam tu juga kita cakap kan. So tak apa, kita praktiskan ni dulu. So pagi-pagi bangun, tak tahu buat apa, tolong mak kita. Okay, kalau tak tahu lagi, kalau kita rasa macam nak tolong mak pun macam tak tahu nak buat apa kan. So bangun, okay, keluar rumah dan buat sedikit exercise. You all lari pusing taman ke, pusing kawasan perumahan ke kan. Ataupun kalau malah nak lari, sebab malu jumpa orang lari-lari ni kan, duduk dalam rumah je, okay? Lompat dalam rumah ke kan. Sekarang ni buka TV pun boleh, buka TV. Dekat TV sekarang kan dia ada senam aerobik lah apa kan. Kalau tak ada tu kat handphone pun boleh, buka handphone, tengok dalam handphone, senam aerobik ke, six pack training ke kan. You all ni rasa nak main bola dalam rumah pun boleh, okay? Main bola tu taklah tendang sampai pecah pinggan mangkuk, okay? You all mainlah benda-benda yang simple, okay? So kita boleh exercise, latih diri kita untuk exercise. Lepas tu nanti kita bangun, dah exercise tu kan, dah tolong mak ayah kita. So kita nak kelas mungkin pukul 8 pagi, okay? So nanti kita dah siap-siap masuk kelas, okay? So bila kita masuk kelas, so you all jangan risau kalau you all exercise pagi-pagi nanti, tak boleh lah exercise pagi-pagi, nanti penat, letih. Tak letihnya, okay? You all exercise. Exercise tu sebenarnya satu latihan yang sangat baik sebab kita kan selalu tidur mandom kan. Orang yang selalu exercise, dia sebenarnya sihat. Tapi orang yang selalu duduk relax, tak ada buat apa-apa kan, dia akan senang sakit. Tak percaya, you all praktiskan. Okay, so cuba buat exercise. Nak main basketball ke main apa pun suka lah kan, boleh je. Okay, ikut kita yang minat kita lah.
Okay. Yang penting dia boleh at least keluarkan sedikit peluh. Okay. So pagi, tak semesti kena main 2-3 jam. 20 minit cukup lah, 20 minit. Ataupun kalau tak ada masa 10 minit pun tak apa. Okay. So kita boleh keluarkan peluh kita. Lepas tu kita ikut kelas. Okay. Bila kita ikut kelas ni, kalau boleh masa kita ikut kelas tu, kalau kerja-kerja rumah dibagi tu, cuba kita buatkan masa tu. Jangan delay. Sebab kalau kita delay, nanti dia akan bagi kita stres. So kita buatkan siap-siap. Okay. Katalah kita ni, cikgu saya tak boleh lah buat kerja rumah, saya tak ada handphone, saya tak ada internet, okay, data saya habis, saya kena tunggu ayah saya balik. Tak apa, kalau kita tunggu ayah balik, buatlah kerja-kerja exercise apa yang kita boleh buat dulu. Sementara kita nak dapatkan ayah kita balik kerja ke, baru kita nak buat kerja rumah. It's okay. Okay, jangan jadikan alasan bila kita tak boleh ni, so kita tidur je kan. Rugilah ya. So waktu siang adalah waktu untuk stres. So kita bacalah buku ke, ataupun kalau tak kan kita cari apa-apa aktiviti yang kita boleh buat kan. So kita gunakan waktu siang tu untuk kita betul-betul stres. Okay. Kemudian nanti bila dah petang, so petang, okay, cuba tengok pada skrin saya ni, sebenarnya dekat situ dia ada hormon. Pagi-pagi, tengok pagi pukul 6 pagi ada kortisol. Kortisol ni dia stimulatekan kita untuk kita bangun, untuk kita cergas pagi-pagi. Tapi kalau kita tak cergas pagi-pagi, kortisol ni buat apa? Kortisol tak stimulate. Okay? Bila kortisol tak stimulate, itu yang dia kan pukul 6 pagi ataupun pukul 6.30 macam tu, kita sepatutnya rasa cergas. Tapi kita duduk tidur sampai pukul 10. Kortisol tu tak keluar. Bila dia tak keluar, apa jadi? Kita rasa macam, letih lah, penat lah, mandam lah, tak tahu buat apa lah, pening kepala lah kan. Okay? Sebab itulah, cuba kita bangun pagi. Okay? Dan kita cergaskan diri kita. Cuba tengok. So, beza antara orang cergas pagi dengan orang yang tak cergas langsung. Tengok you all kalau hari sekolah kan, katalah dulu, bukan sekarang. Dulu kan, masa sekolah pagi-pagi kan, walaupun terpaksa, mak paksa pergi bangun kita, bangun tidur kan. Kadang-kadang dalam bas sekolah tu tertidur-tidur lagi kan. Tapi, bila kita pergi sekolah, cergas tak kita? Ada cergasnya kita kan pagi-pagi tu. Kalau tidur malam tu betul lah. Tapi kalau tidur malam pukul 5 pagi, pergi sekolah memang melingkup lah kan. Okay, tidur je lah. Ya? Tapi kalau tidur betul, pagi-pagi tu kita rasa macam seronok dan kita rasa semangat nak pergi sekolah kan. Okay? Sebab dia pagi. Kemudian nanti pukul 8 dia akan generatekan kita insulin secretion. Insulin ni dia akan createkan untuk bagi dalam badan kita ni tenaga. Sebab tu pagi kita kena isi sedikit makanan dalam perut kita tu. Isilah minum air pun tak apa. Kalau rasa macam malas nak makan, minum air kan. Paling tidaklah kan, isi sedikit supaya insulin kita dapat generate dengan baik. Okay. Kemudian nanti bila dia dah pergi pukul 10, so dia peak off in alertness. Okay. So kita semakin alert, kita semakin cergas lah patutnya. Okay. So kita semakin boleh tumpukan. So penumpuan perhatian kita sepatutnya kita boleh gunakan untuk kita belajar betul-betul. Belajar yang baik kalau kita guna waktu pagi. So jangan pergi waktu petang. Waktu petang ni kita macam dah penat sikit. So pagi tu kalau cikgu suruh masuk kelas dulu. Okay. Kalau rasa macam boring ke apa ke tak apa, paksa diri dulu. Lama-lama kita akan rasa seronok bila kita dah stimulatekan alertness kita. Okay. Kemudian dah petang. So petang ni dia ada greatest cardiovascular. Maknanya pukul 5 sampai pukul 7 you all gunakan waktu tu bukan pergi lepak dengan kawan, duduk lepak tepi-tepi bucu-bucu rumah jiran, sembang-sembang kelakar-kelakar, hoha-hoha, minum air Milo kan, minum air tin, air kotak kan. Itu bolehlah sekali-sekala, tapi benda tu tak generatekan satu sumber kekuatan pada kita. Sayang kan, waktu tu sepatutnya adalah waktu yang kita gunakan untuk exercise yang lebih banyak. Ataupun kita gantikan dengan exercise ni banyak. Kadang-kadang exercise tu boleh berlari, main basketball, main bola ke main apa boleh. Tapi kalau kita tak ada benda-benda ni, kerja-kerja rumah kan. Rumah kita tu, kat rumah kita tolong mak kita kemah rumah ke, bersih kereta ke, bersih apa ke kan. Bersih laman ke apa semua tu, itu exercise juga. Okay. Ataupun kita rasa tak tahu nak buat apa kan. Duduk rumah flat contohnya, naiklah dari atas turun tangga, turun tangga, naik tu kan, dapat 10,000 kita punya pijak-pijak tu, kita dapatkan sedikit kecergasan because of waktu yang petang adalah waktu terbaik untuk
kita punya aktifkan kardiovaskular kita. Okay, so bila dah malam, dah petang sikit, kita jangan streskan diri kita. So kita cari aktiviti-aktiviti yang lebih relax. Contohnya ulang kaji pelajaran kan, ataupun kita kalau lepas maghrib tu nak ngaji ke, nak tengok cerita ke sekejap dengan family sambil makan-makan kan. So itu baik. Okay, lepas tu nanti bila dah malam sikit, kita kena cari aktiviti yang lebih relax lagi. Sebab tu ada orang dia suka study waktu malam. Kenapa? Malam pukul 9, 10 tu keadaan kita kan lebih relax, tak ada huru-hara, tak bising sangat, adik kecil kita pun banyak dah tidur kan. That's why kita boleh berikan masa untuk relax. Okay? Dan paling lama kita untuk tidur jangan lebih pada pukul 12 malam. So sebaiknya pukul 12 tu dah okey dah, kita nak tidur. Kalau boleh, you nak main game boleh main game, tapi janganlah main game yang daripada pukul pagi sampai malam main game kan. Benda tu akan menyebabkan kita tak relax, kita huru-hara. Lagilah kalau you main malam kan. Malam kawan-kawan baru relax, pagi-pagi buat kerja kan. Malam-malam baru kita tibai main kan. So benda tu sebenarnya sikit-sikit okey lah, sejam dua okey. Tapi kalau lebih sangat, lepas pukul 12, pukul 1 kan, sebenarnya you all dah rugi. Rugi apa? Sebab pukul 12 sampai pukul 5 pagi, sistem dalam badan kita dia akan keluarkan satu hormon yang disebut sebagai melatonin. Okay, melatonin dan juga ada satu lagi serotonin. Okay, hormon ni dia adalah untuk baiki badan kita. Badan kita ni, kita nampak fizikal kita ni macam nak cantik kan. You all rasa nak cantik, tapi pakai bedak, lepas tu pergi pakai makeup, pakai macam-macam kan. Sekarang ni lelaki perempuan sama je, pencuci muka ada 10 kan. Belum lagi cleanser, lepas tu apa lagi, macam-macam nak pakai kan, supaya nak nampak handsome, cantik kan. Tapi tidur you all tak jaga, rugilah. Sebab dia ada semula jadi dalam diri kita ni. So tidur tu akan generatekan kita badan tersihat. So badan kita sihat akan membuatkan kita cantik. Tapi kalau you all tidur pukul 5 pagi main game, mata sembab, kan tebal gitu kan. Muka pun pagi tu tak nampaklah keceriaan dia kan. Handsome macam mana pun muka buruk. Okay, cantik macam mana pun buruk. Okay, tapi kalau you all jaga, orang tengok kan macam tak handsome je, kata dia lah kan, you all ni cantik ni, kita ni cantik ni kita tengok pada rupa kan. Tapi kadang-kadang dia sihat, dia ceria, senyum kan. Tak handsome pada gambaran manusia pun, kita dah rasa seronok dah, kita dapat nikmati diri kita sendiri. Ya, tu adalah salah satulah ya. So teknik siang dan malam ni, so gunakan siang dan malam dengan sebaiknya. Yang ni saya kata back to fitrah. So bila kita nak stres waktu bila? Siang. Malam kita cari benda yang relax, benda yang contohnya kita nak berkongsi dengan mak ayah kita kan. Kita ni siang-siang tadi kita stres, kawan kita kutuk kita, ejek kita. So malam, sambil-sambil makan, lepas makan kita cakap dengan mak kita, mak, saya abang nak cakap sikit lah, ataupun Along nak cakap sikit lah, kakak nak cakap sikit lah, ataupun dengan ayah kita ke, cakap lah. So waktu malam ni mereka relax. Okay, so dia pun tak marah-marah kita. Kadang-kadang kan waktu siang baru dia cakap, mak ni, mak kita sibuk nak masak, ayah kita sibuk nak itu buat ini. Lepas tu kita rasa macam, mak aku ni tak layan aku lah, ayah aku ni memang tak sayang aku lah, dia biarnya aku ni ada masalah, tak nak dengar. Memanglah orang tu tengah stres, kita pun stres kan. So kita gantikan dengan malam tu untuk kita bincang, sembang kan. Lepas maghrib ke kadang-kadang, lepas solat jemaah isyak ke, kita sembang lah kan, kita diskusikan. So gunakan waktu tu. So waktu akan memberikan kita idea. Okay, sambil-sambil yang tadi itulah latihan relaksasi. So kita latih diri kita untuk relax. Yang penting amalkan teknik stop. Lepas tu, kita kalau boleh kita cuba gantikan 24 jam kita ni kita baiki. Okay? Saya ingat saya ada bagi pada cikgu adik-adik semua, ya, satu worksheet. Worksheet tu macam kerja lah, kerja rumah. Okay? So kerja rumah tu dia adalah untuk tengok mood. Okay? Setiap hari cuba kita tandakan mood kita daripada pagi sampai malam. Okay, mood kita sedih ke, gembira ke, seronok ke, so apa yang berlaku, aktiviti apa yang kita buat. Okay, itu juga satu latihan yang baik untuk kita tahu mana aktiviti yang buatkan kita stres, mana aktiviti yang buatkan kita rasa gembira.
You all jangan ingat kalau main game ni kita gembira. Sebenarnya kadang-kadang kerana you all stress, you all sangat macam rasa macam sedih ke, you all rasa macam tertekan sangat kan, you all gantikan dengan main game. Bila you all main game, seronok-seronok kawan tonton kan keluar macam-macam lah kan. Lepas habis main game, you akan rasa balik sedihnya, letihnya, lepas tu you akan rasa balik yang kecewa lah. Benda tu ulang balik semula. Yang you all buat tadi tu apa? You all melarikan perasaan tadi dengan cara melakukan satu perbuatan yang kita rasa macam benda ni macam bagus, tapi sebenarnya tak bagus untuk kita. So kita kena reflect balik lah, kena tengok balik semula. Sama ada latihan-latihan yang kita buat tu adalah baik untuk kita ataupun tak baik untuk kita. Ya. So gunakan waktu siang dan waktu malam ni, cuba praktiskan mulai besok ataupun mulai malam ni lah kan. Mulai malam ni pukul 12 tu tidurlah. Okay, semua orang tidur. Lepas tu besok bangun awal. Okay, kalau yang solat bangunlah pukul 6 kan. Kalau lebih awal lebih baik kan. Okay, kalau tak boleh solat bangun pukul 6 lebih pun kan, ataupun pukul 7 ke, jangan lewat sangat sebab nanti kan lepas pukul 7 ke atas tu kita punya kortisol tu dah tak rembes lagi. Bila tak rembes, kita bangun pukul 8. Kalau you all bangun pukul 8 kan you all rasa penat, letih lagi. Kenapa penat, letih lagi? Sebab tu dah tadi kortisol tu baru nak rembes, tak terrembes. Okay, so tak ada semangat dah waktu pagi kan, rugi. So kita biar diri kita tu dirembeskan dengan baik. Okay, so nanti cuba pakai waktu tu ya. Siang untuk stres, malam untuk relax. So ingat je, siang untuk stres, malam untuk relax. Siang untuk berjaga, malam untuk tidur. Jangan siang you all tidur, malam you all berjaga. Okay, so benda tu terbalik. Bila terbalik, kita kan macam kita ni lah, kita bawa motor ataupun kita naik kereta dengan ayah kita, sampai traffic light merah kita langgar. Sampai hijau kita berhenti. Tak kena horn dengan marah dengan orang. Kalau kita langgar lampu merah apa jadi? Mungkin kita langgar dengan orang. Okay? So kita tak ikut aturan dia. So aturan alam ni telah ada. So kalau you all follow aturan siang dan malam, ni teknik simple je. Benda mudah je. Just practice. Okay? Saya tak bagi yang susah-susah sebab bila susah-susah ni, kalau kita online ni macam susah sikit kita tak ikut kan. So kalau you all ni bercampur kan, tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5. Jadi saya bagi yang senang. Senang ni apa? Tengok siang dan malam. So kita gunakan malam untuk tidur, siang untuk kita berjaga dan kita bekerja ataupun kita study waktu siang, malam ni untuk ulang kaji. Okay, jangan terbalik. Bila kita terbalik, kita akan confuse. Malam kalau boleh, jangan cari aktiviti-aktiviti yang streskan kita. Okay, contohnya nak lawan game waktu malam, pukul 12, pukul 10 ni, jom kita set main game. Game apa entahlah kan. Kalau anak saya main Roblox, Minecraft kan. Tak tahu lah you all main ke tak tahu. Okay, so benda-benda tu lah. Tapi kita kena atur lah ya. Atur diri kita ni untuk kita. Nak main game boleh, saya tak kata main game tak boleh, nak pergi jumpa kawan tak boleh kan. Macam sekarang ni mungkinlah susah sikit nak jumpa kawan kan. Okay, nak lepak-lepak ni kenalah jaga diri kita kan, penyakit tu kat mana-mana kan. So kita pandai-pandai lah uruskan. So yang penting adalah siang dan malam ni kita ikut je. Siang dan malam punya struktur, insyaAllah kita akan nampak nanti stres kita boleh urus. Kalau kita depressed, kita boleh urus. Kalau kita anxiety pun kita boleh urus. Yang penting bila adik-adik dah jawab saringan minda sihat tu, dan nanti cikgu kata okey, you all ada awak ada apa-apa ke yang nak bincang dengan cikgu kan. Bila cikgu tengok ni awak punya ni stres ni tinggi, okey. Kalau ada apa-apa nak diskusi ataupun ada apa-apa nak bincang, marilah kita bincang. Kalau cikgu ajak, janganlah you all tolak, rugi. So jumpalah kan. Ataupun memang tak ada buat pun, tapi kita duduk kat rumah kan, belajar kat rumah ni kita rasa macam stres. Kadang-kadang kita rasa macam tertekan, okay, dada kita berdebar-debar, hati kita, jantung kita kencang, kita berpeluh-peluh. Malam-malam kita termimpi-mimpi yang buruk-buruk kan. Kadang-kadang kita macam berjaga banyak kali. Okay? Berjaga malam, berjaga malam ni biasa sekali je. Tapi kalau kita berjaga 4-5 kali, so kita kena aware bahawa ini satu simptom yang tak baik untuk kita.
So mesti ada sesuatu yang mengganggu kita. Sebab itulah kita banyak kali berjaga malam. Okay? Ataupun kadang-kadang kita siang kita rasa macam kita pergi kat tempat kita rasa macam berdebar-debar, kita rasa macam tak seronok, okay? Ataupun kita macam mood kita, okay? Kita rasa macam down, kita tak semangat kan. Kadang-kadang belajar online ni, PDPR ni memanglah kita bosan, dah lama kan duduk belajar kan, tak nampak orang, kawan tak nampak, gelap gelita je kan. Seorang dua je buka video kan, lain semua senyap sepi kan. Cikgu tanya pun macam cikgu jawab tanya kat dinding, dinding jawab kat cikgu macam tu. Jadi kita boring kan. Tapi itu membuatkan keadaan kita macam lagi tertekan. So jangan tunggu lama-lama. So hubungilah dengan cikgu kaunseling kita sebab dia ada cara yang baik apa yang kita boleh lakukan ya. Okay, dan last sekali, ingatlah bahawa anda bukan orang yang kalah ketika anda alami stres. Anda sedih, anda bimbang, anda alami banyak masalah, anda kecewa dan anda putus asa. So semua ni adalah perkara-perkara yang normal sebenarnya berlaku pada kita. Tapi kalau dia overdose, okay, tapi anda kalah ketika anda overdose, maknanya guna berlebihan. Kembalilah pada fitrah, amalkan konsep kefitrahan, okay. Paling tidak pun kalau kita rasa macam susah sangat kan nak amalkan latihan-latihan yang payah, susah tertentu kan, so kita mungkin tak perlu untuk kita kepala kita nak fikir ni nak buat relaksasi, cikgu ajar relaksasi tapi susahlah nak buat, tak tahu macam nak buat kan. So balik je, okay, kita faham je siang dan malam. Ingat je, kita ada siang, ada malam. Siang untuk kita berjaga, malam untuk kita tidur. So siang kita buat latihan-latihan tertentu, malam kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti tertentu. Dan insyaAllah itu akan mengembalikan kita. Dan kalau kita ada masalah-masalah yang berat kan, kita rasa macam banyak sangat masalah-masalah kat rumah kita kan. Kadang-kadang kita bergaduh dengan ahli keluarga kita ke, kita tengok kita tak selesa duduk kat rumah kita ke kan. Jangan tunggulah, bagi tahu cikgu kita, bincang dengan cikgu kita, insyaAllah cikgu kita boleh bagi idea. Sekali lagi saya bagi kat bawah ni, ada 5 orang ni, so 3 daripada Pemas Jaya dan 2 daripada Muhammad Khalid ni. So adik-adik boleh hubungi cikgu-cikgu ni untuk bantu, ya. Alright, so mungkin sampai sini sedikit perkongsian lah ya. Dalam slide ni banyak lagi, tapi sebab saya skip supaya kita boleh, kita boleh pergi kepada soalan-soalan ya. Mungkin ada soalan-soalan adik-adik nak tanya ke, so kita boleh buka. Okey, baiklah. Terima kasih kepada tuan penceramah kita atas penerangan yang saya rasa cukup jelas, ringkas dalam masa yang sama, padat. Okey, jadi untuk itu saya buka ruang untuk bertanya soalan. Jika ada, boleh terus type di ruangan chat. Okey, saya nampak ada soalan jadi saya jawab terus ya. Bagaimana kalau mereka tak punya masa untuk diri sendiri? Okay. Ini soalan yang baik untuk kita fikirkan. Okay. Kita kena tanya diri kita sendiri. Betulkah aku tak ada masa untuk diri aku sendiri? Masa aku ni aku nak gunakan untuk siapa? Memang betul dalam banyak masa kita kadang-kadang kan kita gunakan untuk orang lain. Okay, kita gunakan untuk tujuan ni, untuk buat benda ni sampai terasa macam masa tak ada untuk kita. Tapi kita kena duduk balik. Stop tadi tu lah. Cuba stop sekejap. Dan kita fikir sekali lagi. Aku ni buat kerja, aku nak gembirakan hati aku ke tak nak? Okay. Aku nak macam mana pada diri aku? Tanya diri kita ni. Okay. Sebab last kali, kalaupun kita jaga sangat hati orang lain, kadang-kadang kan kita dengan kawan kita kan, kita cuba jaga hati dia. Tak apalah aku derita pun tak apa, aku sanggup derita. Okay, ni cerita orang bercinta ni kan. Aku sanggup derita, lautan api pun sanggup ku renangi. Renang lautan api. Okay, kena api sikit pun dah nangis, nak renang lautan api, penipu kan. Okay, itu kata-kata yang selalu kita buatkan. Tapi kita kena tanya diri kita dulu. Sebab akhirnya, okay, yang merasai itu adalah diri kita kan. Yang rasa stres apa? Kita.
Yang rasa depress siapa? Kita. Yang rasa sedih siapa? Kita. Yang rasa tak seronok siapa? Kita. So, kenapa kita tak bagi masa untuk diri kita? So, di sinilah pertanyaannya dan kita kena jawab balik. Kalaulah kita nak rasa seronok, nak rasa gembira, nak rasa bahagia, so kita kena bagi masa untuk kita. Okay? Tuhan pun jadikan siang dan malam. Tuhan tak jadikan siang saja. Tuhan tak jadikan malam saja. Okay? Tuhan jadikan lelaki dan perempuan. Tuhan jadikan dekat dunia ni ada pokok. Okay, ada, kalau kita tengok tadi, tarik nafas tu, ada oksigen, ada karbon dioksida. Bayangkan kalau kita tarik oksigen je. Okay, kita boleh mati kalau kita tarik oksigen saja. Sebab banyak sangat nanti dalam badan kita ni terlebih oksigen. Okay, orang yang kena panic attack contohnya, yang kena tak bernafas tu. Kerana apa? Karbon dioksida terlebih dalam badan dia. Oksigen masuk banyak, karbon dioksida tu tak boleh proses, so dia tak boleh keluar. That's why lah dia senang panik. So apa-apa pun masa kita ada 24 jam, so kita tanya diri kita. So kalau andai kata kita rasa macam tak boleh lah, tak tahulah macam nak buat kan. So bincang dengan kaunselor kita, bincang dengan cikgu kaunseling kita kat sekolah. Mereka ada cara, okay? Nanti dia akan bagi tahulah, dia akan tolong kita macam mana nak susun, macam mana nak urus kan. Because of masa untuk diri kita tu pasti ada, insyaAllah. Okey, baiklah. Itu dia penerangan daripada tuan penceramah kita berkaitan soalan daripada peserta sebentar tadi. Saya kira jika tiada apa-apa soalan lagi, maka kita akan habiskan program kita sampai di sini sahaja. Ada soalan lain tak? Okey. Nampaknya macam tiada. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Nampaknya kita telah sampai di penghujung acara. Diharapkan semoga segala ilmu, tips dan bimbingan yang diberikan oleh tuan penceramah kita dapat dijadikan amalan dan panduan untuk kita menguruskan kesejahteraan mental kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum bersurai, diharapkan para peserta dapat mengisi link kehadiran yang telah diberikan oleh Cikgu UBK mengikut sekolah masing-masing. Okey, baiklah. Sekian sahaja dari saya. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan penceramah kita, okey, di atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan berinspirasi. Jutaan terima kasih juga saya kepada Pengetua SMK Muhammad Khalid dan Pengetua SMK Permascai 2 serta barisan guru bimbingan dan kaunseling yang sama-sama membantu Student Leaders Board dalam menjayakan program ini daripada awal kita bermula tadi hingga selesai. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saya, Syed Ali bin Syed Abdul Rahman, selaku moderator mewakili semua pihak yang terlibat dalam penganjuran program ini ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kesilapan yang timbul sepanjang program berlangsung pada malam ini. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Salam Malaysia prihatin, salam minda sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Salam. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Safwan kerana sama. anak kami. Ya Allah, semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Alhamdulillah, terima kasih semua Cikgu Syikin dan semualah. Terima kasih Cikgu Nora, Cikgu Alfian dan Cikgu Zika. Ya, sama-sama. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Marilah kita malam Cikgu. Bye, terima kasih. Tahniah semua join program malam ni. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu.
Sama-sama. Terima kasih. Yes, sama. Terbaik. Tahniah, moderator dan baca doa. Terima kasih. Okey Hakim, Syikin, terima kasih. Selamat malam. Terima Assalamualaikum. kasih Wanita. Luangkan masa malam ni, insyaAllah kita Mas Jaya buat lagi nanti insyaAllah. Terima kasih Abang Mabu. Terima kasih Puan Anita, pengetua. Segala rahmat Khalid. Terima kasih semua cikgu-cikgu, kaunselor sekolah Muhammad Khalid. Baik, sama-sama juga. Terima kasih. Orang tak nak on kamera ke? Tak boleh, emergency. Okey, saya undur diri ya. Okey, sama juga. Saya undur diri juga. Okey. Terima kasih Puan. Okey, Assalamualaikum. Selamat bercuti. Selamat bercuti. Ya Aroma, ada apa? Aroma tertinggal ni ke? Link. Okey, PM cikgu ya, nanti cikgu bagi dekat ni. Oh, link kehadiran. Kopi. Oh. Dah boleh mati kan? Dah boleh mati kat hotspot aku. Kau buka pakai phone.